Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini dalam pengenalan teknologi maklumat, kita masuk kepada modul ke-7 iaitu digital media. Kita belajar tentang media. So kita akan belajar pelbagai jenis media yang ada di dalam website, dalam video. Contoh-contoh media kita boleh cakap dia adalah elemen-elemen yang digabungkan menjadi multimedia. So benda inilah yang kita gunakan dalam kehidupan harian. Contoh dia dekat internet kan, website. Kita nak buat website, kita kena ada media. Kita nak buat game, kita nak buat macam-macam benda yang kita nak tunjukkan dalam IT ni, kita belajar tentang media. So kalau awak tengok kat sini, kita boleh nampak dekat screen monitor ni, so ada seorang ni, dia tengah membuat proses suntingan video atau editing video lah kita panggil. Belum dimasukkan ke dalam YouTube. So dia nak edit video. Video adalah salah satu media. Yang kedua ni pula adalah gambar kepada VR. Apa yang kita kata ke VR? Virtual reality. Yang nanti kita akan masukkan lepas ni. Kita akan tengok apa satu persatulah media yang digunakan. Okay, first kita kena tahu digital media concept. Okay, media ni apa? Digital media ni adalah satu benda yang kita panggil dia sebagai grafik komputer ataupun grafik. Jadi kita pergi kepada yang pertama lah. Digital media yang pertama, kalau kat sini kita tengok dia adalah grafik. Grafik adalah salah satu elemen media. So kat sini kalau kita tengok, setiap komputer dia mesti ada image, ada sound, ada 3D, ada 2D. Semua ni jenis elemen media lah. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia nampak digital TV. Nampak. So dan yang ni pula music. Music pun audio, salah satu jenis media. Foto, okay, foto pun salah satu bentuk media lah. Ni 3D illustration, yang ni realistic photo. Semua ni ada perbezaan sedikit lah. Ni gambar yang kita betul-betul ambil, yang ni dilakarkan oleh artis. Okay, inilah ada elemen media. So apabila ada je elemen-elemen ni digabungkan dengan teks, dia jadilah perkataan multimedia. So multimedia ni adalah gabungan daripada teks dan elemen media. Elemen media kita ada ni lah. Kita ada grafik, ada animation, ada video, audio dan virtual reality, atau kita panggil dia VR. Ini dipanggil digital media. Konsep dia senang je. Media tu benda ni. Okay, kita pergi yang pertama lah. Macam saya cakap tadi, digital grafik. Okay, digital grafik ni adalah benda yang awak boleh nampak. So kalau dekat sini, benda yang awak boleh nampak, contohnya awak tangkap satu gambar. Bila awak menangkap gambar, itu dikira sebagai grafik. Grafik adalah satu elemen media. So ini dekat dalam elemen, kita panggil elemen grafik tadi, dia boleh terbahagi kepada dua lah. Satu kategori bitmap grafik, iaitu dia gunakan piksel lah. Piksel macam gambar yang kita tangkap kan, berapa megapiksel, ada berapa banyak piksel. Piksel tu salah satu kotak yang paling kecil di dalam gambar. So awak boleh tengok dekat sini. Ni dia dekat gambar yang tepi ni. Apabila kita zoom terlalu dalam, kita akan nampak kotak-kotak. Okay, kotak ni, satu kotak ni bersamaan satu piksel. Okay, ini adalah kategori bitmap grafik. Bitmap grafik, cara dia ada piksel. Okay, yang kedua pula kita ada grafik vektor grafik. Vektor grafik ni grafik yang dibuat melalui bentuk-bentuk lukisan, tulisan. Biasanya digunakan dengan mathematical formula lah. Mathematical formula ni digunakan dekat software dia. So awak boleh lukis. Apabila melukis sesuatu di dalam komputer, dia ataupun kita dah design sesuatu kan, kita buat bentuk bulat, buat bentuk garis lurus. Okey, semua yang ni dipanggil sebagai vektor. Contoh dia awak boleh tengok dekat gambar yang paling kanan sekali, ada nampak lukisan kan? Yang ni, okay, ni dinamakan sebagai vektor grafik. Dia berlainan sikit lah daripada bitmap. Okay. Seterusnya kita pergi kepada kualiti dia. Okay, ada dua benda lah kita kena tahu dalam bentuk yang kita nak
kalau kita nak guna sesuatu grafik, kita kena tahu dua benda ni. Quality boleh dipengaruhi oleh resolution dan compression. Okey, benda ni dipengaruhi oleh bitmap grafik lah. Dan gambar kita perlukan resolution. Berapa resolution yang perlu ada. Dan compression. Compression tu adalah cara gambar itu diproses dan disimpan. Contohnya dia disimpan dekat dalam kita punya smartphone, JPEG, betul tak? Kita ada format JPEG. So itu adalah format compression dia. So ada yang apabila kita tangkap satu gambar tu, dia boleh compress dengan kualiti yang baik, ataupun dia boleh compress menjadi kurang baik. Itu dipanggil lossy compression. Lossless compression tu decompress tapi kualiti dia tetap sama. Macam mana dia nak cakap? Komputer ni kita nak tunjukkan satu image ataupun bunyi. Kalau sebelum ni analog device adalah device yang biasalah, kita panggil device yang kita guna sekarang ni. Contoh gitar yang kita guna, itu device yang biasa. Tapi kalau dari segi komputer, analog ni adalah satu benda yang menggunakan meter lah. Dia ada jarum meter tu kan, tu dipanggil analog lah. Ataupun jam analog, jarum jam yang ada jarum tu dipanggil analog. So jam digital dia ada nombor. Kalau komputer, dia proses menggunakan digital. So, digital dalam komputer, dia proses 1 dan 0 sahaja. Macam gambar yang dekat sebelah sini. Awak nampak bunyi yang dimainkan dengan gitar ni, ditukarkan kepada kod binari, iaitu 0 dan 1. Sebab apa dia nak tukar 0 dan 1? Supaya komputer boleh proses. Sama juga macam mic. Nampak mic yang kita cakap ni, saya cakap masuk ke dalam komputer. So diproses lah. Dia proses kita menjadi satu bunyi digital di dalam komputer. Proses daripada bunyi biasa tukar kepada digital ataupun gambar biasa kepada gambar digital, itu dipanggil sebagai digitizing. Ni dia. Sampling adalah proses menukar analog sound kepada digital sound. Kita cakap kan, saya cakap sound, itu dipanggil proses sampling teknik lah. Benda audio quality pula dipengaruhi oleh bit rate. Kita panggil dia bit rate. Kalau macam gambar tadi dipengaruhi oleh resolution. Lagi baik kan, resolution lagi tinggi lagi baik lah, lagi halus sebab lagi banyak pixel dia. Untuk sampling pula dia dipanggil bit rate. Bit rate paling lagi tinggi lagi bagus lah. Tetapi makan lebih lebih space lah. Dia makan lebih banyak ruang. Ini adalah contoh-contoh file format dalam bentuk grafik. Ni semua boleh tengok So kalau kat sini kita ada GIF, JPEG, PNG, TIF, vector grafik, EPS, SGV. EPS dan SGV ni adalah bentuk vector grafik lah. Contoh awak nak buat logo, awak nak buat apa-apa bentuk yang berkaitan dengan vektor. Dekat sini kalau awak pernah gunakan Adobe Illustrator dan sebagainya, dia ada satu format kan. Jadi format dia awak boleh download antara format dia ni lah, EPS dengan SGV ni. Vektor-vektor yang mudah lah kita nak guna. Bentuk ni kalau untuk vektor grafik, bentuk yang menggunakan vektor, dia boleh di zoom, dia tak pecah. Dia tetap boleh di zoom sebab dia dah scalable, dia boleh mengikut skala. Kalau besar-besar lah, kalau kecil-kecil lah, sebab dia gunakan cara matematik kan, dia boleh darab lah benda tu. Kalau macam grafik tadi, bitmap grafik ni, dia tak boleh lah, dia akan stay dekat situ gambar tu. Kita teruskan lagi. Audio format pula. Untuk audio format, maksudnya format bunyi. Yang pertama kita ada AAC dan M4P. Ni lossy lah. Lossy tu boleh hilang lah kualiti dia. Lepas tu kita ada AIFF. Ni kualiti yang bagus lah AIF ni, tapi saiz yang besar. Lepas tu kita ada MP3. Ni paling biasa lah kita dengar, MP3. MP3 tu adalah salah satu format audio. Untuk biasa MP3 dia ada lossy. Compression dia lah. Kebanyakannya sekarang pun masih menggunakan lah format MP3 ni. Selain daripada MP3 kita ada WAV, WAV. Lepas tu dia ada kalau window punya kita ada WMA.
inilah dia. Untuk video pula, okey, video kita panggil dia sebagai codec. Codec tu adalah bentuk video yang digunakan. Okey, contohnya kita ada DivX, DivX, lepas tu kita ada H.264, H.265. Ini adalah yang biasalah kita gunakan. MPEG-2, MPEG-4. Okey, semua ni format yang biasa. Tapi kebanyakannya H.264 ni, ini digunakan dekat dalam ni lah, dalam YouTube. Ni YouTube format dia lah digunakan. Yang ini juga ada digunakan untuk kualiti telefon yang tinggi lah, kualiti kamera yang bagus. Kebanyakannya dia dah boleh ubah dah daripada 2.64 ni 2.65. Dia boleh tukar, dia ada setting dia lah. Awak boleh check lah dalam smartphone. Kalau ada yang tu dia kira high quality lah gambar dia, ataupun dia dipanggil juga sebagai HEVC. Yang dua bawah ni biasanya dekat Blu-ray dengan DVD lah format dia. Okey, ni codec tu dia nak codekan dia. Yang ni pula adalah format apa? Format yang disimpan. Okey, format yang disimpan kita ada AVI, MP4, MOV. Yang ni semuanya dekat hujung file tu. Apabila sesuatu file dalam komputer kita nak tengok, dia ada hujung dia. Contoh movie kan, movie .mp4 hujung sekali, .mov. okey, itu dipanggil format, file format. So kat sini format yang disimpan dalam bentuk ni lah. Cara nak mainkan dia kena gunakan codec. Komputer kena belajar satu codec lah dia panggil. Codec tu awak kena install lah software dia. Barulah komputer boleh belajar, bolehlah play video ni. Video file resolution. Kalau dekat dalam video, kalau dekat YouTube, khususnya kat YouTube, awak nampak ada gambar setting kat situ kan, ada logo setting. Awak tekan, awak boleh pilih resolution. Dia ada SD, HD. So resolution ni bergantung kepada pixel dalam video tersebut. So makin banyak pixel makin cantik. So dalam video biasanya kita panggil SD. SD tu standard lah. Lepas tu kita ada HD. HD pula terbagi kepada dua lah. Satu HD, satu lagi Full HD. Kalau HD dia 720p lah. Full HD 1080p. UHD pula dia lebih banyak, 2160 dengan 4320. 2160 ni dipanggil, sebenarnya kita panggil dia sebagai 2K, 2K, tapi jaranglah dipanggil 2K. Dia panggil yang kita selalu tengok adalah 4K lah. Bila 4K ni sebenarnya maksudnya kita ada 4000 pixel. Lagi banyak pixel lagi cantik lah. So kat sini 7840 darab 4320. 4320. Ni pixel dia. Pixel yang dekat mana ni? Pixel yang melentang. Kalau awak tengok dekat dalam awak punya TV, monitor dan sebagainya, benda ni yang darab ni sebenarnya dipengaruhi oleh monitor awak ataupun TV awak. Yang 7840 ni adalah yang melentang ni. So yang 4320 adalah menegak. So menegak dan melentang ni dia darab kan. Awak pernah belajar matematik kan, kita nak tahu area. Yang tegak dan melentang kita darab. So ini didarabkan, kita dapat tahu jumlah pixel yang ada dalam skrin tersebut. Biasanya paling banyak sekarang kita ada Full HD lah. Full HD dengan 4K lah sekarang kan. Masa zaman saya dulu susah sikit lah nak cari. Tapi sekarang kebanyakannya dah ada 4K dengan Full HD. Okey, seterusnya kita pergi kepada ini kita panggil dia animation lah. Animation ada banyak jenis. Salah satu dia kita ada 2D dan 3D animation. Okey, 2D ni karakter kartun yang dilukis atau ilustrasi yang dilukis atau dilakarkan dengan sequence. Sequence tu maksudnya dengan susunan dia. Dia ada susunan dia step by step. Okey, macam contoh ni lah. Kartun apa kita panggil Tom and Jerry. Tom and Jerry ni ada dekat sini. Kita guna Tom and Jerry ni, kita kena nak lukis, kita kena lukis benda yang sama berulang-ulang kali tetapi membawa kepada sedikit pergerakan yang berbeza lah. So ini adalah 2D animation. Kalau 3D animation pula, dia menggunakan objek dan karakter. Apa
home masuk objek karakter. Sinilah objek dekat depan. Sini karakter adalah ini. So kat belakang ni nampak tak? Dia menggunakan satu benda yang barulah. Kita akan nampak, kita panggil dia depth. Kedalaman sesuatu benda. Kita nampak benda tu terasing lah. Karakter dekat depan, objek dekat belakang. So kita nampak benda tu terasing. Contoh ini cerita Minion. So awak nampaklah perbezaan 2D dengan 3D. So dekat 3D ni bukan takat dekat dalam animation, dekat dalam design, dekat macam-macam tempat guna benda 3D. Okey. Biasanya engineering pun menggunakanlah konsep 3D sebab 3D ni dia boleh rotate, boleh pusing 360 darjah. Awak ambil, kalau benda tu design tu ada dalam komputer, awak boleh drag dengan mouse. Awak boleh pusing lah keliling. Boleh tengok keliling benda tersebut. Okay. Dalam konsep 3D ni kita ada namakan konsep rendering. Rendering ni adalah benda yang mengikut wireframe. Wireframe ni adalah nampak ni. Wireframe ni adalah benda yang kita dah design, kita dah letak dah. Apabila kita nak buat satu benda tu dalam bentuk 3D, kita kena jalankan proses rendering. Dia nak jadikan ada warna. So dia akan render. Benda ni lah yang memakan masa. Lagi laju komputer tu lagi cepat lah dia rendering. Lepas tu kita ada beberapa jenis lagi lah. Kita ada panggil keyframe. Berapa frame pergerakan yang kita nak. Contoh sebagai manusia, mata kita boleh detect lebih kurang 24 frame per second. Satu saat kita boleh nampak 24. So paling kurang 24 helai. Kalau untuk 2D animation, 24 helai, 24 kali pergerakan sama dengan 1 saat. So boleh kira sendirilah macam mana nak lukiskan. Satu lagi kita ada stop motion animation. Stop motion animation ni dia bukan 3D, bukan 2D, tapi dia adalah kita gunakan kamera, kita akan tangkap gambar dan kita akan gerakkan objek tu sedikit demi sedikit. Contoh dia animation Shaun the Sheep. Shaun the Sheep kan. Lepas tu kita ada apa lama-lama punya tu, Chicken Run. Tu macam-macam lagi lah konsep yang digunakan dalam stop motion animation. Kita gunakan apa ni kita panggil plasticine atau tanah liat lah. Tanah liat yang clay artwork punya lah. Dia memang khas. So benda ni lah yang kita gunakan dan gerak frame by frame. Okey. Terdapat banyak source untuk digital media. Kat sini kalau awak tengok source apa yang kita boleh guna untuk media ni. Kita boleh guna game. Kita tengok animation. Animation dekat mana? Dekat media platform. Lepas tu boleh gunakan grafik. Grafik kan, gambar kan. Memang awak guna gambar untuk share sesuatu. Lepas tu kita boleh ada juga computer aided technology. Maksudnya kita nak tambah baik komputer yang membantu manusia-manusia yang perlukan. Contohnya alat bantuan komputer, kita ada screen projector kan. Screen projector tu dia pancar dekat depan, lepas tu awak semua boleh nampak lah. So itu alat bantuan mengajar. Ada juga kita panggil alat bantuan untuk orang kurang upaya. Contoh dia printer untuk braille. Printer untuk braille, dia ada satu printer khas, dia akan print. So untuk orang yang tak boleh nampak kan, jadi dia boleh membaca menggunakan braille. Braille tu nak di print gunakan ada printer khas lah ni. Dan last kali kita ada apa ni, stream media. Stream media macam Netflix, YouTube kan. Awak boleh tengok benda-benda ni. Okay, dalam gaming, ni dia gaming ni, kita ada game konsol lah, khususnya game konsol. Game konsol tu macam Xbox, PS5 dan lain-lain lah. Semua ni kita panggil game konsol. Ada satu benda ni kita panggil dia sebagai VR gaming system. Ni dia. VR gaming system ni dia biasanya ada desktop, kita ada headset, ada kepala dia, ada controller tangan kan. Lepas tu benda ni dia ada sensor. Sensor nak detect pergerakan kita, berlari ke bergerak tangan macam mana. Okay. Awak boleh tengok dekat mana ni? Dekat belah paling kanan sekali. Yang ni yang ada macam perempuan yang macam ni kan, dia pegang-pegang. So itu dipanggil sebagai VR gaming system. VR ni memang ribu-ribu lah. Ada yang tak perlukan perlukan desktop, boleh run VR.
Itu yang paling murah lah. Oculus tu paling murah dia dalam 1,800 macam tu lah. VR ni kita akan merasakan dia sebagai satu tempat dalam tu. Kita akan berada di dalam game tersebut. Dia secara 3D kan. Yang ni motion sensing gaming system. Ni macam apa ni, Xbox Kinetic. Kat sini lah tunjuk yang bahagian yang paling bawah ni, bawah dan kiri. So ni dia akan gerakkan tangan lah. Gerak tangan dia akan detect pergerakan tangan dan sebagainya. So yang ni dia gunakan sensor dia lah. Kita akan letak dekat depan monitor atau depan TV lah supaya boleh sense pergerakan. Dalam game juga kita ada AR. AR ni kita nampak satu benda dekat dalam telefon kita, macam permainan Pokemon Go. Masa zaman saya dulu famous lah permainan ni kan. Kita jalan rata-rata nak tangkap Pokemon. So ini Pokemon Go. Kita boleh scan guna smartphone, kita nampak ada Pokemon. So boleh buat apa? Boleh tangkap Pokemon tersebut. Selain daripada tu, animation juga kita guna untuk simulasi. Contohnya pilot nak bawa kapal terbang, dia kawal lah. Lepas tu animation guna untuk PowerPoint transition. PowerPoint transition ni apa? Transition antara slide. Contohnya ada yang slide dari slide A kepada slide B, awak tekan next, dia akan jadi pergerakan, dia jadi origami dan dia terbang tu kan. Tu salah satu jenis animation. Animation lain contohnya ada pergerakan, apa yang awak nampak dia bergerak. Contoh dekat web pun boleh ada animation. Dekat dalam game pun ada animation kan. Okay. Seterusnya kita ke grafik. Apa yang grafik ada dalam media? Dalam media ni grafik selalu digunakan untuk logo, bisnes, gambar kan. Macam-macam ada yang boleh kita guna. Tetapi untuk penggunaan kita kena tengok lesen. Ada benda yang kita boleh guna untuk kita letak dekat website kita nak guna untuk assignment dan sebagainya kan. Ada benda yang kita tak boleh nak guna. So dia ada copyright lah kalau tak boleh nak guna tu. Gambar yang boleh kita guna dia ada CC. Dekat Google boleh awak tekan filter, awak tekan CC, Creative Commons tak silap saya. So yang ada Creative Commons kita boleh guna lah. Tak ada kena saman, tak perlu lesen. Tapi selain daripada tu perlukan lesen lah. Ini computer aided technology yang digunakan untuk membantu manusia design sesuatu. Contohnya CAD ataupun kalau dalam ni kita panggil AutoCAD lah. AutoCAD tu software kita nak design sesuatu lah, digunakan oleh engineer kan. Dia nak design barang, kita nak design rumah, kita nak design macam-macam benda yang kita nak design. Kita guna CAD, Computer Aided Design. Lepas tu kita ada AI. AI pun membantu jugalah. Artificial Intelligence ni dia bantu memudahkan kerja. Dia dapat data, dia pattern, dia lengkapkan design tersebut. Streaming digital media. Okey, benda apa yang kita selalu streaming ni? Macam sekarang tempat-tempat yang kita boleh stream, kita ada Netflix, kita ada Astro Go, lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada iFlix, kita ada Hulu, kita ada apa? Yang Korea punya ni kan. So semua benda ni dilakukan dalam atas talian. Itu dipanggil live video streaming ataupun on demand content. On demand content ni dia dah memang ada dah dalam internet, kita tekan je, bayar je, boleh tengok terus. Kalau live video streaming pula macam awak tengok orang main game kan. Streamer tengah main game, benda tu live tapi disiarkan, so boleh tengok kan. Itu dipanggil live video streaming. Benda-benda ni boleh ditengok dengan smart TV ataupun streaming device lah, komputer, smartphone. Benda ni juga boleh di-play oleh TV stick atau set-top box, macam Astro punya box kan, ataupun Android box ataupun stick macam ni lah, stick. Kebanyakan benda ni ada free dan berbayar. Kebanyakannya berbayar lah. Okay. Record dan edit digital media. Kita boleh record dan kita boleh edit media. Contohnya create graphic animation, record and play music, develop original video, edit digital media file. So sekarang ni semua orang boleh record video kan. Sebab tu macam-macam isu viral terjadi sebab boleh record, kita upload dekat TikTok, upload kat YouTube.
So benda ni boleh diproses senang, sebab semua orang boleh buat. So cara yang ini kita tengok kepada grafik dan animation. Biasanya digunakan hardware kamera. Hardware device dia adalah kamera lah ataupun smartphone lah, kita tangkap gambar kan. So dekat smartphone kalau kita tangkap gambar, kadang-kadang kita ada geotagging. Geotagging ni maksudnya kadang-kadang awak tak tahu gambar yang awak tangkap tu sebenarnya dia di tag dengan GPS. Dekat mana awak tangkap gambar. Benda ni lah kadang-kadang menjadi satu isu lah. Bila kita share gambar dekat orang kan, orang tengok, boleh tengok geotagging tersebut. So apabila dia tengok geotagging, dia nampak lah tempat mana yang awak pergi, dekat mana awak tangkap gambar tersebut. Tapi sebenarnya ada cara lah, ada apps yang boleh buang lah benda geotagging ni, ataupun tekan smartphone dia akan cakap lah bila nak share benda ni ada geotagging, nak remove ke tak. Kalau remove lah. So grafik tablet pula adalah satu benda yang tablet yang kita gunakan untuk melakar atau melukis lah. So dia ada pen yang pressure sensitive. Pressure sensitive tu dia sensitif dengan kita panggil apa, dengan tekanan. Contoh dia, saya ada ni lah, apa tu, grafik tablet ni. Jadi pen dia macam ni, nampak pen ni kalau kita tengok kat sini. Okey, nampak kat sini pen dia boleh ditekan. Ni dia boleh tekan ni. So lagi makin kita tekan dengan kuat, dia akan makin tebal lah tulisan tersebut. So kita kena tengok benda-benda ni lah. Ni dia panggil grafik tablet. Pen ni agak mahal juga lah. Okay, so kita sambung lagi. Kita ada scanner. Scanner ni digunakan kita nak masukkan sesuatu benda yang fizikal, yang kita dah lukis atau gambar yang memang dah lama kan, kita nak masuk dekat dalam komputer, kita gunakan scanner. Kita akan scan. Ada beberapa jenis lah editing software. Image editing software, image yang sedia ada kita nak edit. Kita nak tambah topi, nak edit macam-macam lah. Nak cerahkan kulit kan, nak nampak kurus. Macam-macam yang kita buat ni, ini dipanggil image editing. Contohnya Photoshop lah selalu kan. Okay, drawing program. Ni kita gunakan nak lukis lah. Contohnya kita ada apa tadi? Paint, Microsoft Paint. Ni simple lah. Lepas tu kita ada photo editing software. Ni photo editing ni dia nak tambah baik kan, ataupun dia nak retouch foto tersebut. Ini dipanggil photo editing lah. Photoshop pun boleh, ni pun boleh. Apa ke satu lagi? Kita selalu guna Lightroom. Tapi kalau untuk retouch, dia nak macam-macam dia nak buat, biasa dia kena ni lah, gunakan software yang berkualiti lah. Sekarang ni dekat Google banyak lah ada software yang berbayar dan yang percuma. So kena pandai je lah nak cari. Next kita ada animation software. Animation software pun sama, ada yang berbayar dan ada yang kita panggil open source. Boleh digunakan, contohnya macam Blender. Blender tu dia boleh buat animation yang bagus lah. Record, play, sound and music. Kalau sound and music ni kita nak record, kita macam-macam lah kena ada kan. Yang pertama sekali kita mesti kena ada mic. Mic kita nak record. Sound recorder software apa yang kita guna lah dekat dalam komputer supaya mudah nak record. Nak mainkan music atau nak main music file dalam komputer, kita ada beberapa benda lah. Yang pertama kena ada sound card. Kebanyakannya komputer ada lah sekarang ni kan. Tapi kalau nak yang special punya, nak lebih lagi, kena belilah sound card yang berbeza. Lepas tu kita ada speaker, kena ada audio software. Kadang-kadang satu benda tu dia perlukan stand alone player. Stand alone player tu kita kena belilah satu device khas untuk mainkan benda tersebut. Tempat lain tak boleh. Dia bergantung jugalah kepada format apa yang kita nak buat ni. Okay. Synthesize music. Synthesize music ni dia adalah satu muzik elektronik lah. Muzik elektronik digunakan menyerupai alat muzik yang sebenar. Contoh muzik akustik atau electric instrument lah. Ini nama dia synthesizer. Synthesize music. Synthesizer. Inilah dia yang tekan-tekan kan. So dia boleh buat macam-macam bunyi. Format yang digunakan biasanya adalah format MIDI, Musical Instrument Digital Interface.
Ini masuklah MIDI ni dekat dalam komputer. Kalau kita nak record suara ataupun percakapan pula, ada beberapa benda lah yang kita kena tengok. So kat sini, device or software identify word to speak and convert them to a format and device can read. Ini dipanggil speech recognition. Benda ni contohnya kita ada Apple, Siri, Google, kita ada Windows, Cortana, semua ni kita boleh cakap dengan smartphone ataupun komputer dan mereka akan faham apa yang kita cakap. Itu dipanggil speech recognition. Mereka faham dan mereka buatlah. Yang kedua, kita ada AI. Macam tadilah, AI yang dengar kita cakap tadi, lepas tu boleh respon balik, boleh cakap balik apa yang kita nak. Seterusnya kita ada voice recognition. Voice recognition ni adalah suara kita yang dia rakam, lepas tu digunakan balik semula. Contohnya sebagai security measure, maksudnya macam password kan. Ada orang dia tak suka nak type kan, so password dia nak lock, dia gunakan lock voice lah. Kita gunakan voice. So nak buka sesuatu benda kita nak ni, kita gunakan voice. Itu dipanggil voice recognition. Dia hanya menggunakan pengecaman suara, dia tahu dah ni siapa. Tapi dia tak faham pun apa yang kita cakap. Untuk teknologi sekarang banyaknya kita ada speech recognition lah. Use synthesize speech. Sekarang ni kita ada Google Cloud. Kita ada Cloud text to speech. So kita cakap, dia akan type sendiri. So ini dinamakan synthesize speech. Boleh tengoklah Google, ada benda ni. Capture video. Ni kalau kita nak develop original video, kita nak tangkap gambar, nak rakam rakam video. So kita boleh gunakan camcorder, digital video camera. Kebanyakannya sekarang orang menggunakan smartphone, kita guna digital camera, DSLR, dan satu lagi kita gunakan action camera. Seperti Hero kan, dia adalah kamera-kamera kecil yang digunakan untuk aksi-aksi. So awak boleh bawa merata-rata lah, sport mode ni kan. Awak boleh bawa merata, dia boleh masuk dalam air kan, dia boleh bergegar. Dia panggil action camera lah, kamera kecil tu. Webcam capture video and send directly to a computer. Ni webcam lah, macam saya gunakan webcam, kita akan record dekat dalam komputer ataupun laptop kan. Webcam ni digunakan untuk video conference. Biasanya digital video ni memang mempunyai kapasiti memori yang tinggi. Contohnya 1 hingga 30 GB untuk setiap jam video. Dia memang memori yang tinggi lah. Kalau kita nak play video, biasanya dekat tempat yang ada screen lah, video card ataupun graphic card lah, kita panggil. Benda ni digunakan untuk menonton video. Kalau tak ada benda ni, tak boleh tonton video. Tapi kebanyakan sekarang memang dah ada dah lah, boleh tengok lah video YouTube dan sebagainya. Cuma untuk proses editing, untuk main game yang heavy kan, game yang berat, kita perlukan lah video card. Kalau kita nak mainkan video, kita dah ada format video kan, kita ada movie yang di download dan sebagainya. Nak play, gunakan media player. Ada player, ada software lah yang free ataupun bayar, kita gunakan untuk play video. Sebab internet yang makin maju sekarang ni kan, makin laju, kebanyakan orang menonton YouTube dengan Netflix, benda-benda yang berada dalam talian. So benda yang ada dalam talian ni dekat internet lebih mudah kita nak tengok berbanding dekat dalam TV kan, yang biasa. So video conferencing pun makin banyak lah digunakan. Contohnya sekarang ni kan, masa pandemik, kita gunakan banyak konsep video conferencing. Kita boleh record lah. Macam saya sekarang ni tengah record video. Ini kalau kita nak edit video lah, ada video editing software, ada audio capture editing software. Ni untuk audio, ini untuk video. Lepas tu ini untuk music production. Maksudnya dia nak campur berbagai jenis music dan sound. Okey, setakat ini sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.